Okey. Daripada pembelajaran pengiraan dua kaedah ni, iaitu pembukuan kaedah naik turun dan juga pembukuan kaedah TGK, rise and fall, dan juga TGK, secara kesimpulannya kita boleh dapati dia ada beberapa kelebihan dan kelemahan lah dalam setiap kaedah. So untuk kaedah naik turun, ini untuk kaedah naik turun, so kebaikannya ada ditulis ni lah, setiap aras-aras dikira dari aras-aras sebelumnya. Dapat kurangkan silap kira melalui semakan terusan dari aras-aras sebelumnya. Kaedah yang lebih sukai kerana menyimak semua aras-aras. So, kelemahan dia kaedah pengiraan yang banyak. Satu kaedah yang tidak sesuai digunakan sekiranya banyak bacaan diambil daripada setiap kedudukan alat. So untuk kaedah naik turun ni, kalau banyak kali pindah alat dia sesuai lah. Kalau kalau sekali je pasang alat tapi ambil banyak bacaan, dia kurang sesuai. Sekarang kita tengok ke kaedah TGK pula. TGK, kebaikan dia, kaedah pengiraan cepat kerana kaedah pengiraan lebih ringkas, sesuai untuk pandangan antara yang banyak, PA yang banyak. Kemudian kaedah yang sangat sesuai untuk kerja ukur aras pemancangan dan kerja-kerja kontrol. Kelemahan pula tiada semakan berterusan ke atas semua aras-aras, dan kesalahan-kesalahan dalam aras-aras yang berasingan boleh berlaku. Nanti awak ulang kaji balik lah kiraan ni, seperti yang saya dah tunjukkan minggu lepas. Okey, sekarang kita pergi kepada awak punya amali yang bakal awak lakukan lah. So dalam kerja-kerja ukur aras yang awak akan belajar dalam kursus ni terdiri daripada 3 jenis amali. Yang pertama dipanggil ukur aras muka kuratan ataupun cross section. Nanti saya akan terangkan. Nanti awak baca ni digunakan dalam pembinaan jalan raya, jalan kereta api, saluran pengairan. Cross section ni pula terbagi kepada dua. So yang pertama tadi ukur aras jenis cross section terbagi kepada dua jenis, iaitu keratan memanjang, longitudinal section, dan juga keratan rentas, cross section. Nanti kita akan tengok, saya tunjukkan bentuk gambar rajah lah. Okey, sekarang kita tengok pada gambar rajah ni, pandangan plan dan keratan memanjang. Okey, so untuk plan ni, bila cakap pandangan plan ni, maknanya di pandangan daripada atas lah, daripada atas. Okey, yang ni adalah sejajar jalan raya. Contohlah, misalnya jalan raya ke, laluan jalan tanah ke. So dia ada garisan kiri, garisan kanan dan garis tengah. So satu kerja-kerja ukur aras akan dilakukan pada jalan raya tersebut dengan membuat bacaan staf pada titik-titik yang telah ditandakan ni. A, B, C, D, E. 5 kali dia letak staf di cross the street lah, melintasi jalan ni. So satu lagi lintasan juga dibaca pada section yang kedua. Yang tadi section pertama, kemudian section yang kedua pula, A, B, C, D, E. Ada 5 bacaan staf pada section kedua. Dan begitulah seterusnya, section ketiga, section keempat, section kelima, section keenam. Dan biasanya setiap section ni dalam engineering biasanya ditandakan sebagai chainage. Chainage dalam bahasa Melayu dia rantaian. Biasa kita kodkan sebagai CH.
Jadi CH tu maksudnya change untuk cross section lah. So bacaan staff dibaca secara melintasi jalan raya ni untuk banyak section. So kalau jalan raya yang kita buat bacaan cross section tu panjangnya katalah 20 km, cross section hendaklah diambil setiap 20 meter contohnya. 20 meter kena buat satu cross section, 20 meter lagi kena buat lagi satu cross section, 20 meter lagi kena buat satu cross section. Dan juga ada yang cross section dekat-dekat, setiap 5 meter, setiap 10 meter, bergantung kepada keperluan projek. So ini adalah pandangan daripada atas. So gambar yang bawah ni pula, kelihatan memanjang ni adalah gambaran daripada sisi tentang aras ataupun level bagi titik-titik yang C saja. Nampak ni, C1, C2, C3. So dia ambil yang garis tengah saja. Ini long section. Tapi dia punya gambaran ni adalah daripada sisi. So dia boleh tahu jalan ni daripada C1 dia naik, dia menaik ke C2, daripada C2 ke C3 dia rata. Kemudian daripada C3 ke C4 dia menurun, daripada C4 ke C5 dia naik sikit, C5 ke C6 dia terus naik. Ini adalah gambar sisi. So daripada gambaran-gambaran ataupun plan yang macam ni lah yang digunakan dalam kejuruteraan bagaimana kita nak membuat sesuatu yang kebentuk ataupun menentukan keratan-keratan rentas. Okey. So nanti bila-bila awak free, awak try Google, cari lagi nota-nota tambahan apa yang dikatakan cross section. Dalam video pun ada kat surat saya kat YouTube apa yang dikatakan cross section, long section. Kita cuba fahamkan lagi. Ini contoh plan yang sebenar dalam pekerjaan untuk long section. Ini untuk projek railway kata surat saya. Tetapi tanah Melayu, electrified double track project. Padang besar tu Ipoh. So setiap section ni silap saya 25 meter. 25 meter ada satu channel. Kalau gambar ni di zoom dia nampak sini. Kalau zoom dia ada channel berapa? Channel 025, 50 setiap 25 meter. 25, 50, 75, 100, 25, 150, 175 dan seterusnya. Okey, ada soalan tentang cross section, long section? Tanya apa-apa? Ini sambungan dia. Sawah. Gambaran kereta tanah melintasi jalan raya dan tepi-tepi itu secara melintang. Yang seperti terangkan tadi lah. Untuk yang cross section tadi, kereta rentas yang chainage by chainage ni 5 point dibaca, dan next section 5 point lagi, next section lagi 5 point lagi. So dia akan jadi macam ni lah pandangan plan ni. Setiap lintasan jalan raya ni setiap dipotong, di-cut section ni digambarkan dalam bentuk macam ni. Okey. Boleh ke ni? Benda ni susah sikit lah nak terangkan kalau cara online ni. Boleh ke agak-agak? Ada apa-apa kemusykilan nak tanya? Ada apa-apa yang awak nak tanya masih lagi keliru, boleh terus tanya. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Aras muka kelatan. Ni pandangan pelan. Nanti awak baca lah ni.
Mudah-mudahan boleh faham lah, terangkan apa yang saya terangkan tadi tu lah. Okey, gambar rajah ni pula aras muka keratan. Macam mana kita nak ambil point? Yang tanda bulat pangkah ni adalah alat. So kita boleh baca point secara macam ni lah, kita spider web ni. Daripada satu point kita baca, daripada satu station kita pasang alat, kita boleh baca banyak point. Dengan syarat kita boleh nampak lah semua point tu daripada station yang sama. Ini simple je lah. Okey, plotting. Plotting ni dia ada berbagai jenis. Salah satu yang biasa digunakan macam ni lah, profil kerja sepanjang satu garis tanah. So rantaian ni chainage yang saya cakap tadi, meter ke berapa, chainage. Kemudian aras laras for every single chainage. Aras pembentukan, reka bentuk yang nak dibentuk berapa, kemudian potong berapa, tambah berapa. So mana kawasan yang perlu dipotong, mana kawasan yang ditambah. So dia akan gambarkan dalam line yang kedua ni lah. Yang atas sekali permukaan sebenar, yang kedua ni dia punya engineering structure. Mana kawasan yang tinggi, mana kawasan yang rendah. Yang ni yang dibuat cut and fill ni. Ini sangat-sangat teknikal lah. Okey. Kemudian kontur. Okey, tentang cross section tadi, ada apa-apa nak tanya? Seperti biasa, jika ada lah apa soalan yang nak tanya tentang cross section. Ada lagi ke? Semua orang ke dah tidur lah semua? Ada Encik. Ada Encik. Ada Encik. So untuk kefahaman yang lebih, saya sarankan awak cari sumber-sumber lain selain daripada nota saya. Okey, benda ni dia sangat-sangat teknikal untuk pertama kali belajar memang dia susah sikit lah nak faham. Alright, sekarang kita pergi kepada kontur. Sebelum topik pengenalan, saya dah terangkan apa itu kontur. Kontur menerangkan bentuk muka bumi atau bentuk topografi suatu kawasan, penting untuk penceritaan seperti penggunaan jalan dan penggunaan benda lain lah. Untuk menghasilkan kontur perlu menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah grid dan juga kaedah interpolasi. Kaedah grid untuk menggunakan tingkat tanah, interpolasi untuk menghasilkan pelan kontur. So sebelum kita mempelajari kontur, kena tahu apakah istilah yang biasa digunakan dalam kontur. Pertama, garis kontur. Apa yang dikatakan garis kontur? Semua garis yang kita nampak di dalam suatu peta kontur ni, boleh nampak ke slide? Boleh Encik. Semua garisan yang kita nampak dalam garis kontur ni dipanggil garis kontur, kontur line. Kemudian sela, interval. Sela ataupun jarak kontur, perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur yang terletak. So sela ni adalah beza ataupun gap antara lines, gap between the lines. So setiap line ni dia ada gap dia tersendiri. So tengok gambar rajah ni, yang tengah-tengah ni gap dia besar, kemudian gap dia mengecil sedikit, kemudian mengecil lagi, bertambah kecil lagi, sampailah hujung sekali gap yang paling kecil. So itu dipanggil sela. Okey. Apa yang dimaksudkan sela kontur? Pemilihan sela bergantung kepada faktor berikut: pelan yang digunakan, skala pelan, kos yang terlibat, bentuk semula jadi muka bumi. So sela kontur yang biasa yang popular digunakan adalah 0.25 meter untuk skala udara kawasan lapangan terbang, 0.5 hingga 1 meter untuk peta kawasan bangunan dan kilang, 1 hingga 2 meter untuk perancangan bandar dan landscape, 5 hingga 10 meter untuk peta topografi, 10 hingga 50 meter untuk peta topografi berskala kecil. Ini kawasan yang besar. Bila saya cakap berskala kecil, dia kawasan yang besar. Kalau udara, kalau sekarang lapangan terbang ni biasanya kawasan-kawasan yang flat, yang rata. Dia tak ada
tak ada kata apa, tak ada kecerunan-kecerunan yang berbeza-beza. Biasanya lapangan terbang kan rata je untuk lapangan terbang, landing dan take off. So dia punya sela biasanya besar, 0.25 meter. Dan semakin mengecil. Dan sifat-sifat kontur, dia mempunyai sela kontur yang tetap. Kawasan mendatar, sela kontur semakin melebar. Kawasan cerun, sela kontur semakin rapat. Senang je nak faham dia. Kalau sela tu jauh, maknanya kawasan tu kawasan yang rata. Kalau kawasan tu cerun, kawasan sela dia akan rapat-rapat. Berlainan ketinggian lainan garis kontur, satu garis kontur tidak akan berpecah menjadi dua garis. Garis kontur tak boleh bercabang. Dia biasa satu garisan je. Sampailah hujung drawing, sampai batas kertas peletak. Hujung drawing dia takkan terpecah dua. Satu garisan dia takkan boleh terpecah dua. So untuk kawasan teluk ataupun gaung, garisan kontur yang cengkung ke dalam, tanjung atau puncak cembung keluar, garis kontur tidak boleh saling berpertengahan. Satu garis kontur tak boleh bersilang dengan garis kontur yang lain. Okey, ini contoh bagaimana kita nak mengubah dimensi bentuk kontur berdasarkan kerata lantas tanah. Daripada kerata lantas tanah yang berbukit tadi ni, bila dijadikan dalam bentuk peta kontur, dia akan jadi hasil yang bawah ni lah. Ini senanglah nak faham. Okey. Garis kontur dengan selang tinggi 15 meter. Ini set garis kontur, sela dia 15 meter. So 15 ke 30, 15 meter. 30 ke 45, 15 meter. 45 ke 60, 15 meter. Okey. Untuk menghasilkan peta kontur, kita menggunakan kaedah grid. Biasanya kaedah buat kontur senang difahami dan kendalikan. Kaedah grid ni adalah satu kaedah. Jadi saya tunjuk terus dalam bentuk gambar rajah lagi senang. Grid tahu kan grid apa dia? Pastikan awak faham lah apa maksud grid tu. Grid tu yang kotak-kotak macam buku matematik tu, itu dipanggil grid. Terus pada gambar rajah, so ini grid. So bila kita buat kaedah grid ni dalam satu kawasan kerja kita, so semua titik persilangan grid ni adalah titik untuk kita letakkan staff untuk kita baca berapa ketinggian dia. Ini alat TBM dan kita baca semua. A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, A4 berapa, B1 berapa, B2 berapa, C2 berapa, C3 berapa, D3 berapa, D4 berapa, sampailah L6. So bila dah baca, kita akan boleh, bila kita dah baca semua tu, kita dah kira dia punya ketinggian menggunakan kaedah yang kita belajar sebelum ni, kaedah rise and fall ataupun TGK, barulah boleh kita buat dia punya garisan kontur. So dalam garisan kontur kita boleh guna kaedah interpolasi, tentukan titik ketinggian. Ini interpolit grafik dan interpolit skala, interpolit matematik. Interpolit ni sebenarnya kiraan. Okey, contoh. Ini contoh. Kita dah baca, kita dah kira arah selaras dia berapa. So kita dah dapat. So arah selaras tu semua dikonvertkan kepada satu titik perpuluhan saja. Itu jadi bacaan 1.5, 1.6, 1.8, 2 meter, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3 meter, 3.2. So daripada garisan nombor 1 ni kita tahu dia menaik. Garisan kedua pula pun sama, dia menaik juga. Garisan ketiga kita tahu dia menaik juga. Yang secara menegak pula A ni kita 1.5, 1.4, 1.5, 1.5, 1.3, 1.2. So dia ada naik turun. So kita akan buat satu garisan
Contoh kita ambil garisan yang dekat point A1 ni, 1.5 meter. So kita akan sambungkan titik kontur kita dengan garisan-garisan 1.5 meter yang lain. So dia gerak kepada B2, kemudian dia patah balik kepada A3, kemudian dia patah balik kepada A4, kemudian patah pergi ke B5 dan dia pergi ke C6. Itu garisan yang pertama. Garisan yang kedua pula, garisan 1.5 dah ada, ambil garisan yang tinggi sikit, garisan 2 meter. Ambil 1.8 pun boleh. So garisan 2 meter ni kita buat satu garisan kontur mengikut ketinggian yang sama lah pada garisan ni. 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Dan pergi kepada 2.5 meter pula. Pergi ke 2.5 meter, 2.5 meter, 2.5 meter, 2.5 meter. Habis 2.5. Dan 3 meter. 3, 3, 3, 3. Okey. Dekat garisan J ni, dekat garisan J ni, dia tak ada 3 meter. Dia ada kat mula-mula ni je. So, kita kena, sebabkan garisan kontur ni tak boleh bersilang dengan garisan lain, so dia kena cari juga 3 meter dia kat mana. So, awak tengok garisan yang kontur ni, yang bersilang dengan garisan J ni, point di atas dia adalah 3.3, point di bawah dia adalah 2.5. So, dia hanya letak pada dia agak-agak 3 meter saja. Yang ni kita sama ada kita nak pakai agak-agak ataupun kita nak pakai ruler dah bahagikan mengikut jumlah yang betul pun boleh. Tapi untuk gambar raja yang kecil macam ni biasanya kita agak je lah. 3 meter kat sini, garisan sebelah dia pula pun sama, atas 3.5, bawah 2.7, so 3 meter kat sini dan mati di hujung. Yang ni pun sama, 3.5, garisan yang K ni tak ada 3.5, ada kat sini. So, pergi ke sini 3.5, patah balik. So, dapatlah garisan kontur. Macam itulah secara asas lah bagaimana nak memahami kontur ni. Okey, ada soalan tak setakat ni? Awak boleh belajar buat kontur ni dalam YouTube, ada banyak video cara-cara buat kontur, tapi kebanyakan masih Inggeris lah. Dan selepas garis kontur ni dilukis, kita padamlah nilai-nilai yang tak berkaitan tu. So dapatlah satu gambar rajah kontur. Dapatlah macam ni, contohlah. Kita padam yang tak berkaitan, dapat macam ni. So yang ni kerja dia akan lebih mudah dengan sekarang ni guna komputer kan. Okey, ni gambar Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Gambar buat kerja-kerja aras. Sama ni abaikan. Ini pun dah belajar dah. Okey, ada soalan tak? Tak ada, Encik. Tak ada, Encik. Okey, rasanya untuk hari ni itu saja dah habis dah. Habis dah. InsyaAllah akan datang masa kehadiran isi dalam link yang sama. Saya lupa nak bagi tadi. Guna link yang sama. Boleh? Ada lagi tak link tu? Tengok balik dalam WhatsApp. Boleh, Encik. Okey, ada soalan? Jangan nak tanya apa ni, tanya kehadiran tu. Cik, Ya, teruskan. yang kontur kita ni, kita apa? Kat poli dia pakai. Macam mana? Ulang soalan. Kontur ni, kat poli kita kira tak? Kita kira awak punya amali ke? Ya, Encik. Ada. Amali. Dalam amali ada. Tapi yang simple je lah, sebab sini kawasan PCs ni tak ada kawasan berbukit kan. Kita buat yang simple je lah. Okey, ada lagi soalan lain?
Encik, lukis dia freehand je lah Encik. Ya, dia boleh freehand kalau awak lukis di atas kertas. Tapi kalau awak lukis dan menggunakan komputer, menggunakan Revit dan sebagainya, AutoCAD, dia ada auto lah. Dan dia boleh disable auto drawing tu, kita boleh lukis secara manual juga, mengikut seperti mana yang kita nak. Tapi kalau dulu-dulu masa zaman-zaman drawing guna kertas tu, memang kita freehand lah. Dan kadang-kadang kita boleh juga guna saya tak tahu awak pernah guna ke tak, French curve. Pernah dengar tak French curve? Tak. Tak pernah? Tak. Okey, ni task yang bagus ni. Nanti awak try Google, buat carian dan belajar bagaimana cara menggunakan French curve. Saya akan tulis dekat meeting chat ni. So nama objek tu French curve. Ini zaman-zaman sebelum ada teknologi komputer dulu. Inilah objek-objek yang digunakan untuk melukis curve. Dan satu lagi flexible curve. Flexible curve. So nanti awak buat carian, cari dalam Google apakah dimaksudkan dengan French curve, apa yang dimaksudkan dengan flexible curve. Ini adalah salah antara objek stationery. Dia stationery sebenarnya. Dia stationery yang saya guna waktu saya nak ambil PMR, ambil SPM dulu. Inilah benda-benda yang saya bawa ke Dewan Peperiksaan untuk melukis lengkungan-lengkungan graf. So di zaman awak ni saya tak pasti SPM itu awak ada buat graf ke tak, macam mana awak lukis dia punya lengkungan. Kalau freehand lah. Kalau macam saya prefer guna ni, dia lebih kemas dan lebih cantik. So nanti awak try Google lah dua ni. Dah dapat hasil nanti, bagi tahu kat saya. Bagi kat WhatsApp. Share dengan semua orang. Apa itu French curve, apa itu flexible curve. Okey. Panjang jawapan soalan tadi. Memang kena lukis tangan. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa nanti. Terima kasih. Assalamualaikum dan syurai. Terima kasih Encik.